Jadi pada waktu tu saya mencari jugalah buat sedikit soul searching. Apa bisnes yang saya boleh buat, dan saya rasa dalam awal 2014 sampailah ke September 2014 saya rasa dalam 10 jenis bisnes jugalah. Saya cuba banyak jenis bisnes. 10 jenis macam-macam. Berbeza-beza. Bermacam-macam. Ada yang berniaga laptop online, saya buat e-commerce, jual baju baby. Pada waktu ni saya juga ada buat slides untuk orang. Saya pandai buat slide. Saya ni kalau slide tu dia tak lurus dan tak dia punya kotak tu sengit sikit, saya marah. Saya tak boleh tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam podcasting luar kota bersama saya Saiful Jamal, yang mana akan membincangkan, berkongsi, menerjah ilmu-ilmu yang berkaitan bisnes yang bersifat luar kotak, marketing yang luar kotak, branding yang bersifat luar kotak, dan juga inspirasi yang luar kotak. Segalanya luar kotak. Seperti biasa, saya tidak keserangan. Cuma memang kita ada Hey Tiger, tapi kita ada juga host yang ketiga yang telah bersetuju untuk sign kontrak 5 tahun dengan kita, iaitu Hey Tiger dan juga Angah Raja Lawa. Welcome back. Tiger dah head elephant lah. Head elephant. Bau ni ke? Yang dangerous sikit tu. Oh, yang dangerous. Betul-betul. Ya. So, Abang Angah, apa yang kita kena buat adalah jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on notification. Bunyi mana bunyi Angah? Ting luar kota. Ya. Ting luar kota. Ya. Sampai punchline dia hari ni. Alright, okay. Apa dia dalam probation lagi? Probation. Sedang dinilai lagi ni. So bagaimana Angah? Dalam sesi yang pertama, sekarang ni sesi kedua sebagai host, apa perasaan Angah? Of course lah, saya pasti gembira. Pasal apa, saya pun salah seorang newbie dalam industri niaga ni. Tengah dalam jadi platform ni, setiap kali dapat jumpa orang yang kata boleh ambil sikit pengalaman, belajar sikit dengan tetamu-tetamu kita kan. Pasal tetamu kita, kalau dapat saya tengok senarai tetamu kita, semuanya luar biasa. Betul. Pemikiran luar kota. Jadi saya rasa ini satu platform yang saya tak akan lepas. Peluang lah. Betul. Tarik balik yang probation tadi tu. Probation. Okay, permanent terus. Permanent. Agreement kita lagi. InsyaAllah. Kontrak semua kena settle dengan tim. Tim tolong sediakan agreement. Kopi dah kena ada. Kita akan sign live lepas ni. Okay. Chef lah. Tahulah Angah nak memasak Angah. Okeylah, kita pergi dekat Angah punya rancangan memasak nanti. Cantik. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa Angah. Ya, betul. Yang mana kita import Jauh dari level international. Kalau dengar kata-katanya, perbualannya tu macam dekat aja rasanya. Dekat je, tapi luar biasa jauh. Dan saya kenal dia ni dari 2016. Masa dalam satu event, dia sedang nak pergi pitching dekat Bangkok, Singapore, Filipina. So, bisnes dia international. Wow. Dan satu lagi, bisnes dia ni teknologi. Jadi dah lebih, orang kata dekat 10 tahun dia run bisnes ni. Dia dapat investor luar negara, international. Ini bukan sikit-sikit punya bisnes ni. Ini cerita inspirasi yang Dan bisnes dia tak sama dengan guest yang kita biasa bawa sebelum ni. Oh, tak sama. Ini Sebab dia international bisnes punya dia teknologi. Push. Siapakah beliau Angah? Okey. Baik. Bunyi dulu kenderaan tersebut. Khas untuk semua yang mata memandang sekarang ni, ting luar. Khasnya tentu kita bersama dengan Bom bunyi lori je ni. Boleh tak ni? Zoom. Brum. Brom. Bersama dengan tetamu kita petang ni, kita bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kena ngomong Indonesia. Bisa. Dia sudah 5 tahun, 3 tahun di Indonesia. 2 tahun Apa khabar? 2 tahun. Apa khabar Bapak Nadir? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Okay. Bisa ngobrol. Boleh sih kalau mau ya. Ya. Pekat Bagaimana situasi bisnesnya di Nak cakap Jakarta? bahasa Melayu ke bahasa Indonesia? Kita saja coba-coba lain bunyinya. Saya tengok Sipu. Situasi apa ya, Pak? Situasi apa itu? Ingat mat saya. Gimana? Gimana dari sisi politik atau dari sisi Politik bisnis atau gimana? akan ambil alih.
politik ya. Ya. Bukan bisnesnya. Oh, bisnis. Jadi bisnis di Delori Indonesia itu udah sukses, sudah maju. Alhamdulillah. Kita udah di Malaysia itu udah 10 tahun. Jadi di Indonesia udah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Tapi saya sendiri tinggal di Indonesia itu 2 tahun. 2 tahun lah pokoknya ya. Anaknya bisa ngomong Indonesia. Gak bisa karena international school, Pak. International. Cukup. Lulu bahasa Indonesia. Saya terpaku sekejap kerana lengguk kata-katanya macam sinetron. Gue belajar belajar di sinetron Mbak M Wong. Dulu sering ke Indonesia. Nasib baik tak ada zoom out, zoom in ke. Kalau tak habis. Memang sinetron. Ikutnya asal orang Penang kan. Okey. Penang kan? Arwah ayah saya orang Penang. Okey. Tapi saya lahir dekat Kuala Lumpur lah. Oh, KL lah, orang KL ni. Ada sedikit-sedikit info yang saya baca Tuan Nadir ni kan. Hebat orangnya. Hebat. Inspired. Ada program, ada perniagaan yang saya tengok sebelum yang dibuat lori tu, ada peniaga-peniaga yang Oh, ada. Kita nak cerita tu. itu yang saya cakap, ini bukan biasa-biasa orang ni. Ha. Macam mana dia boleh tercetus idea dia, macam mana dia boleh berfikir luar kotak tu. Okey, jadi Angah je tahu sekarang ni. Ya. Audien tak tahu ni, kita nak Belum. tanya. Audien belum lagi. Nadir. Ya. Cuba cerita baliklah macam mana terjebak dengan The Lorry ni. Jadi idea Delori itu sebenarnya dia datang daripada dua elemen. Iaitu logistik dan juga Oh, bisa ngomong boleh bahasa Malaysia. boleh. Baru 2 tahun kat Malaysia. 2 tahun. Tapi bolak-baliknya 6 tahun, Pak. Balik-balik. Alah, saya berkawan dengan saya 6 tahun. Jadi dia ada dua elemen iaitu logistik dan teknologi. Dan dua-dua elemen ni saya memang ada pengalaman. Okay. Jadi dari banking, saya keluar banking, banking. saya masuk ke alam logistik 2012 sebegitu. Tapi pada waktu tu lebih kepada logistik udara. Dan selepas tu saya dapat satu inspirasi untuk masuk ke alam bisnes. Jadi saya buat satu app. Okey. Saya buat app. Masa tu buat serius ke saja je dulu? Lebih kurang ke eksperimen. Oh, eksperimen. Tapi eksperimen tak eksperimen, saya buat keputusan untuk resign juga sebenarnya pada waktu tu. Dan beraninya saya pada waktu tu saya resign. Kita buat app ni dia sebenarnya target ke turis, kepada komuniti-komuniti luar negara, dan macam untuk berkumpul di satu social network, di macam Facebook group. Ya, betul. Ni Mark Zuckerberg Malaysia ni. Saya baca. Dengan harapan kita panggil niche social network ni akan ada user dia, dan kita boleh dapatlah user dan mungkin boleh buat iklan untuk sebagai revenue model. Tapi itulah kita hanya boleh merancang, Allah menentukan segalanya. Tak jadi. Tak Itu jadi. 2012. 2013 lah lebih kurang. Jadi pada waktu tu saya mencari jugalah, buat sedikit soul searching. Apa bisnes yang saya boleh buat, dan saya rasa dalam awal 2014 sampailah ke September 2014, saya rasa dalam 10 jenis bisnes jugalah. Saya cuba. Banyak jenis bisnes. 10 jenis. Macam-macam. Berbeza-beza. Bermacam-macam. Ada yang berniaga laptop online. Saya buat e-commerce, jual baju baby. Pada waktu ni saya juga ada buat slides untuk orang. Saya pandai buat slide. Saya ni kalau slide tu dia tak lurus dan tak dia punya kotak tu sengit sikit, saya marah. Saya tak boleh tengok. Nak tengok slide presentation dia kemas gila. Kena kemas. Sebab memang dah dilatih di waktu bank dulu. Betul lah. Boleh lah outsource lepas ni. Outsource punya slide. Jadi banyak bisnes saya buat, dan antara bisnes yang saya cuba pada waktu itu adalah Delori. Dan sebenarnya Delori ni kami bermula, dan idea dia datang dari sebenarnya majalah.com, kalau Sifu tahu. Okey. Pernah dengar majalah.com? Okey. Dari siapa Majalah.com ni dia macam satu forum sebenarnya, Sifu. Macam forum. Macam kalau tengok kat belah kanan tu ada bermacam-macam jenis bisnes yang dibuat di Malaysia ni, dari kosmetik, oil and gas, jual tanah, jual lori, macam-macam lah. Macam-macam jenis perkhidmatan. Jadi peniaga tu just bubuh je kat situ, macam buat bubuh iklan dia. Iklan Nanti banner. orang akan contact. Dan sebenarnya eksperimen tu saya buat dekat situ. Okey. Tanpa modal, tanpa apa, saya kata je, saya lori tak ada, pengalaman tak ada, saya bubuh je.
sewa lori 135 tan, perkhidmatan yang bagus. Dan ini nombor saya. Lori pun orang, tak ada. Orang call. Orang kau cari Jadi orang call, saya belah kanan, saya ada telefon lain untuk call driver. Dari situlah saya hubungkan antara dua. Oh, baik. Dan dari situ saya fikir-fikir, okay, boleh tak saya buat this whole experience, pengalaman ini, saya buat dia lebih digital kerana saya ada pengalaman teknologi dan juga saya ada pengalaman logistik tersebut. Dan 1+1 jadilah 3. Oh, 3 1+1. Jadi 3. Macam mana tu? Satu, dua. Tadi tu lagi satu datang kat mana? Ya. Tu magic number dia. Nombor 3, biasa orang ketiga siapa ngah? Biasanya penyondor. Biasa macam itu. So, yalah, saya bermula dari situ pada tahun September 2014. 2014. Jadi sekarang kita dah Oktober 2024. So 10 dah tahun dah. genap 10 tahun. Alhamdulillah, mantap. Itu ceritanya. Dan yelah, bisnes teknologi ni bukan mudah kan. Waktu awal-awal dulu mesti dapat support banyak daripada orang-orang lain lah. Ya. So kami selama 10 tahun ini dah dapat modal pelaburan dari bermacam jenis investor sebanyak 11 juta US dollar. 11 juta US dollar. Kalau dulu awal-awal dulu 2004, 13, 14, 15 tu macam mana? So 2014 kami dapat RM50,000. Okey. Lepas tu 2015 begitu kami dapat mungkin dalam RM100,000 dan dengan RM100,000 sorry RM500,000. RM500,000 itulah saya buka office, cari 10 pekerja pertama. Jadi maksudnya di peringkat awal tak berapa modal sangat lah. Tak berapa. Ataupun modal rendah lah. Office pun dekat tingkat 3 dekat Bandar Puteri Puchong. Oh. Dekat area office lama. Bandar Puteri Puchong. Maksudnya peringkat awal dulu Nadir buat tu dengan apa yang ada lah, senang Apa cerita. yang ada. Sebab saya banyak tengok juga orang yang buat bisnes teknologi ni, dia awal-awal lagi dah nak funding besar. Dan funding besar yang kami dapat ni bukanlah datang dengan tiba-tiba. Dia ada fasa-fasa dia. Jadi selalunya dalam alam teknologi ni kita panggil dia ada series dia. So kita bermula dengan seed, iaitu dia punya benih-benih dia. Lepas tu ada series A, series B, series C. Itu adalah Basically basically funding lah. berapa round kita buat funding. Tapi sekarang kita nak cerita waktu awal dulu. Inspiration. So 2016 itu adalah kali pertama lah kami dapat duit daripada venture capital. Venture capital bahasa Melayu dia modal teroka. Modal teroka ni pada waktu tu $1.5 juta ataupun pada waktu tu sekitar, sebab US dollar okey lagi, US dollar ringgit okey lagi pada waktu tu, dalam 6 juta ringgit lah, lebih sikit. 6 juta. Ini orang sanggup invest ngah? Orang sangat baik. Ya. Tapi boleh kalau saya tanya, Silakan. Silakan. yang bisnes lori itu memang bisnes dekat Malaysia lah kan. Betul. Yang saya dipahamkan Tuan Nadir memang ada bisnes di Indonesia. Betul. Mengembangkan bisnes dekat sana. Kalau saya macam jual makanan, mungkin saya terfikir saya boleh masuk lah Indonesia lah, saya boleh separatekan makanan saya lah. Tapi kalau lori saya macam mana, kadang-kadang nak jual lori pun tak terfikir macam mana saya nak bawa lori nak jual kat Indonesia ataupun nak buat servis kat Indonesia. Satu benda yang kita nak tahu inspiration awal dia macam mana masuk betul. Indonesia. Sebab part 1 ni kita lebih pada inspiration. Betul. Saya rasa dia lebih kepada mindset sebenarnya, Sifu Angah. Mindset saya pada waktu tu sebenarnya pada 2015 lebih kepada SME. Maknanya macam ni. Saya buat bisnes, saya dapat revenue, kita grow slow-slow. Dan pada waktu tu visi saya memang kecil. Maknanya saya memang nak di Malaysia saja, dan kalau dapat gaji RM10,000 seorang saya, 10,000 co-founder dapat 10,000, itu sudah cukup bagi saya. Memang mindset saya takat itu saja. Tapi bila kita masuk dalam ekosistem teknologi ni dan kita berjumpa dengan usahawan-usahawan yang lebih kurang sama, otai-otai dan juga investor-investor, ekosistem player, diorang ni memberikan kami penekanan dan juga exposure untuk fikir lebih besar. Untuk fikir lebih besar. Maknanya kita raise duit daripada orang,
kita growkan bisnes tu lebih laju daripada yang biasa-biasa. Maksudnya masa mentality 10,000 dapat tu cukup itu lebih kepada modal sendirilah kan? Yeah, betul. Pada waktu tu masih modal sendirilah, kami masuk duit sedikit. Lepas tu slow growth. Tapi kami bila dah di brainwash sedikit oleh beberapa ecosystem player, diorang kata kita kena grow. Dan growth itu, antara cara untuk grow adalah untuk pergi luar negara. Okay. So dia cabar pergi luar negara? Yes, dia cabar dan dia kata market Malaysia dan pasaran Malaysia ni mungkin kecil daripada kalau kita lihat daripada skala global. Sebab tu diorang kata okay, untuk kita grow lebih laju, cari market dan juga pasaran yang lebih besar. Okay. Jadi of course naturally yang paling dekat adalah Indonesia. Thailand. Tapi sebenarnya pengalaman saya sebenarnya kenapa saya buat keputusan untuk pergi Indonesia? Kenapa saya buat keputusan untuk pergi Thailand? Masa jumpa saya mula-mula dulu, masa tu nak pergi Filipin kan, tahun 2016. Saya buat sebenarnya eksperimen untuk 4 negara, Sifu. Saya buat Indonesia, Thailand, Vietnam dan Philippines. Dan apa saya buat adalah kita buat website yang bahasa diorang, bahasa Vietnam, bahasa Tagalog, tapi Filipin kita buat bahasa Inggeris. Vietnam pun ada juga. Bahasa Indonesia, bahasa Thai. Kita buat website yang kita kata servis kita dah ready. Orang klik dan kata nak buat booking, kita kata terima kasih for participating in this experiment. Dan kita track berapa banyak orang yang klik dan berapa banyak orang yang mahu servis tersebut. Dan sebenarnya yang paling banyak mahu servis ini adalah orang Philippines. Filipin. Sebab tu saya terbang ke Philippines dulu. Tapi Angah pandai cakap jauh Filipin. lah. Saya cek kain kat sana dulu. Lagi baju. Angko pun sayur je lah pandai. So saya terbang ke Philippines dulu dan kami cari strategic partner untuk kembangkan Philippines sebab saya memang tak faham lah market Philippines bagaimana. Tapi itulah nak dijadikan cerita, negosiasi saya dengan partner Philippines pada waktu itu tak berjaya. Dan mungkin kami datang dari sudut yang berbeza kerana diorang ni orang-orang kaya. Orang-orang yang antara 2 darjat lah diorang ni. Betul, antara 2 darjat. Menilai awal orang. Tak sekufu. Memang tak sekufu dan diorang ni memang connected people, kaya, dan diorang duduk di rumah orang ini, rumah orang yang saya pergi jumpa ni, sebelah rumah Manny Pacquiao. Yes. So masa saya masuk rumah dia, kata, Nadi, this is Manny Pacquiao's house. Style. Jadi memang orang kaya lah. Jadi diorang tak ada mindset startup, mindset yang kata kita kena build business from ground up. Diorang punya mindset, jom kita hire CEO, bayar RM20,000. Dia tu anak besar. Kita pada waktu tu masih belum sampai tahap itu. Cuma dia berminat tu sebab dia tengok model bisnes lah dan potensi dia, betul? Dan juga kami ada introducer. Jadi dengan pengalaman itu, saya kata susah ni kalau setiap negara saya kena cari partner. Sebab partner ni memang dia dia sangat-sangat similar dengan mencari pasangan untuk kahwin. Susah. Macam mana kita nak tahu orang tu okey dan ngam atau tidak? Betul tak? Jadi kerana itu saya buat keputusan, saya buat sendiri dulu. Saya buat sendiri dulu. Ke setiap negara yang saya pergi, saya buat sendiri dulu. Bila dah ada sedikit sukses Pak, baru saya kata siapa nak berkolaborasi. Dan ternyata Saya sedap dengarnya. Memang betul kami dapat partner pada tahun 2021 bila kami dah ada sedikit sukses. Dan paling diingati, saya pernah baca viral dulu, dekat Malaysia sendirilah, kita tak pergi Indonesia. Nadir dia buat marketing depan IKEA Johor ke? Dia berdiri. Ada masalah. Cuba cerita balik. Benda tu menjadi viral kau-kau pada masa tu. Jadi apa yang berlaku adalah di Singapura,
untuk kedai perabot warna biru kuning ni, saya tak tahu saya boleh sebut atau tidak. Just in case. Betul lah tu kalau Betul. Kedai perabot biru kuning ni, saya pernah pergi ke kedai diorang di Singapore. Dan diorang offer on demand service. Maknanya kita keluar je daripada cashier, kita pergi kat ada satu tablet ni, kita tekan satu butang, isi alamat apa semua, nanti ada van datang. Dan saya punya semangat je nak try servis tu, saya kata dekat kawan saya kat Singapore, bro, you perlu almari tak? Nak? Okay, saya beli almari, saya order servis tu dan saya duduk bersama dia pergi hantar almari tersebut ke kawan. Bakarlah dalam $100 Sing. $100 Sing, tapi disebabkan tu kami dapat sedikit pengalaman dan kami tahu dia punya user experience bagaimana. Dan saya kata, okay, servis begini saya rasa memang diperlukan di Malaysia. Jadi kami pun buatlah secara guerrilla. Guerrilla. Kita nak dengar gerilanya. Nak buat official susah. Jadi kami buat guerrilla. Angah pernah guna guerilla strategi? Ibu ajar dulu. Sekali Itu saya ajar gorilla. Gorilla. gantung saya tengok ni. Guerrilla strategi. Jadi kalau perasan dekat kedai perabot biru kuning tu ada roundabout. Jadi saya duduk, saya bawa dalam 10 bala tentera. Dekat roundabout tu kami pasang macam spanduk. Kami kata kami buat spanduk macam demo sikit lah. Kami buat same day delivery dengan harga RM20 pakai Hilux. Hilux pada waktu Hilux lah. So kami berani pada waktu, memang nothing to lose. Kami semangat tu memang Tak takut kena tangkap polis ke masa tu? 2017 polis semua di BKL semua tak takut sebab memang ada semangat nothing to lose. Kami buat marketing dan selama 2 jam kami kat situ, kami rasa tak puas. Kami masuk ke kedai. Bila masuk ke kedai kedai berabot biru kuning tersebut, kena halau. Tapi disebabkan itu nama kami ni naik ke management dan jadi isu lah. Tapi Kena create isu. jadikan isu. Tapi disebabkan jadi isu, mungkin dalam 6 bulan setahun lepas itu, bila kedai biru kuning ni buka dekat Johor, orang Johor nak servis tu. So kami trial di Johor, di Tebrau dulu. Dan bila sukses juga. Tak, maknanya official partnership. Official partnership. Bila buka ke Tebrau, kami launch secara official, dan bila dia nampak pilot project tu okay, baru Damansara dan Ceras nak follow. Sekarang ni dia pegang semualah. Ni tycoon tu. Ni level tycoon ni. Itulah inspirasi dia betul-betul luar kotak. Boleh terfikir macam tu nak berniaga macam tu. Cukup kita nak discuss sebab kita dah habis part 1 ni. Kita ada part lain ni. Kita part lagi. Kita akan kupas lebih dalam bagaimana strategi penetrate market tu. Betul. Okay. Terima kasih audien yang menonton. Jangan lupa tekan button Subscribe dan turn on notification. Ting 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 ting. Ting luar kota.